أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, wal-ju' dan dengan merasai sedikit kelaparan, wa naqsim minal amwal dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda, wal anfusi jiwa raga, was samarat serta hasil tanaman, wa basyirus sabirin berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat sebelum ini menyatakan hidup bersama Islam sulit, perlu kepada bantuan. Bantuannya ialah sembahyang dan sabar. Allah bersama orang yang sabar. Dengan kerana itu kesulitan yang ditanggungnya akan menjadi ringan. Hidup bersama Islam seolahnya dinyatakan di sini adalah menjadi suatu tabiatnya terpaksa menghadapi cabaran. Dan cabaran itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebih sulit, ada yang kurang sulit. Kemudian di antara ujiannya ialah terbunuh pada jalan Allah, mati syahid. Ramai orang yang mati syahid, terutama sekali orang-orang yang bersama pada zaman Nabi SAW, zaman yang menentu haluan dunia daripada zaman jahiliah kepada zaman Islam, daripada zaman gelap gelita kepada zaman nur. Ramai para sahabat yang terkorban untuk memberi nafas baru kepada orang yang hidup di belakangnya. Satu ujian. Tapi mereka itu dinyatakan di sisi Allah bukannya mati tetapi hidup mereka itu. Mereka hidup kerana hasil perjuangan yang dinikmati. Kita juga menikmati, antara mereka yang menikmati hasil perjuangan para sahabat yang mempertahankan Islam daripada ganggu gugat musuh pada zamannya. Kemudiannya ayat 155 yang kita baca pagi ini, katanya walanabluwannakum, kami sesungguhnya akan menguji kamu bisyai'in minal khauf. Ayat ini seolah-olah merupakan kaedah yang tidak ada siapa pun dapat membezakan diri, tidak dapat menyelamatkan diri daripada ujian. Bala yablu, kita sebutnya ujian. Bala yablu maknanya bala. Sesuatu yang dipergunakan namanya bala. Kain yang sudah dipakai kemudian hingga buruk, bala yablu, bala thawbu. Bala juga kena bala. Sebab apa? Kain itu sehingga buruk, dia lasak dipakai oleh tuannya, bawa ke mana-mana, dia letak di mana-mana pun dia pakai sudah 10 tahun. Kain itu sudah buruk, artinya kain sudah melalui proses hidupnya sehingga dia jadi buruk. Manusia juga hidup di dalam dunia ini, dia akan melalui proses ini daripada kecil sampai tua. Kita sudah melalui proses bala. Orang yang hidup itu sendiri sebenarnya dia kena bala. Hidup itu sendiri bala. Walaupun bala itu kadang-kadangnya manis, kadang-kadang pahit, kadang kecil, kadang besar, tapi bala. Tidak ada orang yang boleh menyelamatkan diri daripada bala. Walanabluwannakum, kami pasti akan membalakkan kamu, menguji kamu bisyai'in minal khauf, dengan sedikit takut. Sedikit. Ini lutfullah, lemah lembut Allah kepada kita. Dia kata tidak banyak, sikit je. Sikit aja. Bisyai'in dalam bahasa Arabnya sedikit, minal khauf, tidak banyak. Tapi kadang-kadang ujian yang sedikit itu pun sudah cukup, sudah mati tapi sikit. Mati sikit lagi. Gigi sebatang, 2 batang yang cabut. Dia kata sikit aja, doktor kata sikit aja. Tengok 2 batang habis belah. Habis cabut. Dia kata sikit aja. Tak sakit, dia kata macam semut aja.
Kita pun fahamlah. Ujian dia nak cabut gigi tu sikit-sikit, tu gigi kita dia cabut. Bisyai'in minal khawf, dengan sedikit daripada ketakutan, wal ju'i, sedikit kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta benda, jiwa raga dan buah kayu kayan, dan berilah berita baik kepada orang yang bersabar. Kita sebutkan ujian ini semuanya ini merupakan jalan memperkasakan hidup. Hidup tidak perkasa tanpa adanya ujian. Pokok-pokok juga diuji. Pokok-pokok maupun besar yang kecilnya juga diuji. Dia diuji dengan angin ribut, kemudian memperkasakannya. Hatta pokok-pokok yang tidak ada tulang, yang tidak ada dahan, juga diperkasakan menerusi balak, menerusi angin. Kita lihat pokok kekacang dia mana ada kayu padanya, batang, tapi dia boleh naik. Setinggi mana pokok naik, dia boleh naik. Pasal apa? Dia mengerti bagaimana untuk menghadapi angin yang keras, angin yang kencang. Dia bergantung pada mana-mana yang lebih kuat daripadanya, sehingga dia boleh naik. Dia boleh menghasilkan buah-buah yang sepatutnya dia hasilkan untuk faedah manusia, dan bagi menyatakan bahawa hidupnya sudah berhasil dengan sebab ujian. Mungkin tanpa ujian manusia tidak akan pandai dalam hidup ini. Jadi oleh kerana itu setiap orang perlulah memahami bahawa setiap ujian yang menimpanya itu untuk memperkasakan hidupnya. Setiap orang kadang-kadang menghadapi sakit. Kadang-kadangnya dia tak sakit, anaknya sakit. Barangkali anaknya sakit, lebih sakit lagi daripada dirinya sakit. Banyaklah lagi, bukan saja sakit, tapi mati, hilang harta benda, kena rompak, kena bunuh, bagai-bagai lagi. Tetapi itu semuanya sedikit saja. Minal khawfi, daripada ketakutan, takut kepada musuh. Kita barangkali tidak dapat menggambarkan bagaimana takutnya orang yang dalam perang, dalam keadaan negeri yang tidak aman, semuanya dijadikan mangsa. Semuanya, anaknya dicolek, anaknya dibunuh, isterinya dan bagai-bagai lagi. Seperti orang yang berada di Iraq, di Palestin pada hari ini, tak selamat. Hidup 24 jam, bukan 24 jam, bertahun-tahun, malah berpuluh-puluh tahun lamanya dalam ancaman yang seumpama ini. Ini tidak lebih daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hidup ini lebih banyak pengalaman. Bangsa yang lebih banyak berperang dan lebih banyak menghadapi ujian lebih mampu untuk hidup, untuk bertahan. Tetapi bangsa yang tidak pernah mengalami ujian ini lebih sulit untuk hidupnya manja. Wal ju'i, dan lapar juga satu ujian. Bagi mereka yang tahu dan dididik dengan kelaparan, dia akan tahu betapa seksanya hidup dalam kelaparan ini. Kita diajar oleh puasa itu lapar, tetapi kita diajar itu sedikit saja. Kita tahu bahawa puasa yang mendidik kita pukul 7:30 petang, pukul 7 kita boleh makan, tak ada masalah lapar. Bagaimana orang yang lapar seperti yang tinggal di Darfur, tak ada masa untuk kenyang, tak ada masa dan tak ada harapan pun. Tak ada makanan ini, sampai bila boleh ada makanan? Tidak ada. Hidup dalam putus asa. Bagaimana? Tidak lebih daripada satu ujian. Manusia yang tahu bahawa ujian itu tabiatnya begitu, hidupnya begitu, maka dia dapat menyesuaikan diri dengannya. Dalam satu syair Arab dia kata, "Arafna al-layali qablama nazalat bina, falamma nazalat lam tazid biha ilma." Saya sudah tahu malam betapa gelapnya dia. Bila dia datang, tidak menambah pun apa-apa kepada saya. Maknanya malam itu gelap gelita. Jika kita tidak berpengalaman dengan malam, orang datang memberitahu kepada kita malam itu gelap, nak pergi ke sana sini tak boleh bergerak ke mana, mesti duduk di rumah pada malam sehinggalah pada besok hari. Bagi yang belum berpengalaman dengan waktu malam, sangat takut pada malam. Tapi yang sudah tahu malam sedapnya, tak bertidur, tak boleh bergerak mana. Itu sedapnya, seronoknya. Bila waktu malam itu datang bagi orang yang sudah mengalami, sudah ada ilmu, pengalaman dengannya, malam tidak memberi apa-apa perkara yang menakutkan baginya. Balak juga demikian, ujian juga demikian. Bagi mereka yang mengetahuinya, tidak akan menambahkan apa-apa kepadanya, kerana dia sudah mengetahui begitu keadaannya hidup ini.
wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta benda, jiwa raga ni bila kurang jiwa raga ni mati, was samarat, dan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang bersabar, kerana apabila bersabar jalan-jalan kemenangan akan datang selepasnya. Sabar terlebih dahulu. Sabar merupakan penawar. Sebab itulah dalam ayat sebelum ini pun menyatakan wa basyirus sabirin innallaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama orang yang sabar. Ujian tidak memihak kepada sesiapa. Ujian bukan tidak buruk dan tidak baik. Ujian bukannya buruk, tetapi buruknya ialah gagal dalam ujian, tidak redha dengan ujian. Itu yang buruknya. Ujian sebenarnya manis. Ujian sesuatu yang baik. Seorang pelajar dia tidak menghadapi ujian, maka dia tidak bersedia untuk membina diri, sebab dia tidak menghadapi ujian. Pelajar-pelajar yang cemerlang ialah pelajar yang membiasakan dirinya, memperkasakan dirinya dengan peperiksaan demi peperiksaan, sehingga dia berjaya, dan sehingga dia dapat menikmati di dalam hidup ini dengan suatu kehidupan yang baik, hasil daripada ujian yang dilalui sebelum ini. Tidak ada manusia yang berani dengan ujian, tetapi ujianlah yang memperkasakan hidup. Seorang anak, dia merasakan hidup bersama ibunya lebih baik baginya, dan lebih baik mungkin dengan jika dibiarkan tabiat itu. Dia tidak mau bersekolah, dia tidak mau belajar, mau di rumah, senang makan, ada apa-apa masalahnya gatal, ibunya yang ganggu belakangnya, semuanya senang. Tetapi percayalah bahawa anak-anak ini tidak akan hidup dengan baik pada masa hadapannya, kerana dia tidak melalui ujian. Katanya di sini wa basyirus sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang bersabar. Sebaik-baik orang yang bersabar ialah nabi. Nabi-nabi yang menunjukkan kepada kita betapa tingginya tahap kesabaran mereka. Dan orang yang menghadapi ujian yang lebih besar ialah nabi-nabi. Nabi orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, paling besar pula ujiannya, paling cemerlang dalam hidup mereka. Kita lihat misalnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dengan sebab ketabahannya yang lebih, akhirnya dia menjadi penjaga keuangan perbendaharaan negeri Mesir. Seluruh keluarga dapat menumpang. Adik-beradiknya yang dahulunya pernah membuangnya dalam perigi buta, datang ke negeri Mesir dan meminta bantuan daripada Yusuf, yang pada ketika itu menjadi orang besar di negeri Mesir. Hasil daripada apa? Daripada kesabarannya ketika berada di dalam perigi buta. Kita perhatikan juga Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam dalam kisahnya, sama ada benar ataupun tidak benar kisah itu, sebabnya kalau yang tidak kita kata begitu, ia tidak disebut dalam Quran. Tetapi yang disebut dalam Quran, dia ditimpa bala yang sangat besar. Riwayat menyatakan dia dibuang dalam tempat buangan sampah, kerana sudah tidak dapat membeza lagi sampah dan manusia. Anak-anaknya sudah meninggal, sudah lari jauh daripadanya, kerana tidak tahan untuk melayani bapaknya yang begitu teruk penyakitnya. Mulutnya sihat, tapi badannya berpenyakit. Sehingga Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam bersumpah untuk cerai isterinya yang dia memberi bantuan hingga akhirnya, di mana waktu anak-anaknya sudah tinggal. Jadi pada ketika ini ujian yang menimpa Ayub alaihissalatu wassalam sangat besar. Tetapi oleh kerana Nabi Ayub alaihissalatu wassalam tidak pernah mengeluh atas penyakit yang menimpanya, akhirnya Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam disembuh daripada penyakitnya. Dan selepas itu Nabi Ayub memperolehi keluarga yang lebih besar selepas daripada sakit. Rupa-rupanya sakit ini merupakan batu pengasah, ujian merupakan batu pengasah kepada pisau supaya karat yang ada itu hilang. Satu kisah benar sebenarnya, tapi dulu saya tak cerita. Waktu saya menulis dalam surat khabar berita harian mingguan Malaysia dulu, dia adalah peminat-peminatnya, barangkali dia suka tulisan saya. Dia pun datang daripada Melaka ke Negeri Sembilan ke begitulah, datang dan dia memberitahu kepada saya. Selepas daripada dia baca ini, dia cuba melihat di mana kesilapan dirinya, lalu dia bertobat.
Tapi sebelum daripada itu anaknya sakit, dia sebutnya kaisar darah. Selepas daripada itu katanya dia sudah jual rumah dia untuk bawa pergi ke luar negeri berobat dan sebagainya. Selepas daripada dia baca artikel saya itu, dia menemui satu jalan kata dianya, iaitulah bertaubat segera. Dia tahu kesalahan dosa-dosa yang ada padanya, pada isterinya, mereka bertaubat. Selepas daripada mereka bertaubat, kata dianya, bertaubat, penyakit yang menimpa anaknya itu makin pulih. Dan dia datang ke pejabat saya, dia beri satu kad untuk kahwin anak dia yang sehat itu. Yang sehat daripada penyakit yang selama ini yang dia sudah hilang upaya. Hasil daripada taubat itu katanya dia dapati satu kemenangan yang besar dalam hidupnya. Artinya dia ujian dapat menyedarkan dirinya daripada kesalahan yang menimpanya. Jadi dia datang mengucapkan terima kasih. Saya katanya ini perkara biasa saja dalam hidup agama. Dosa merupakan suatu perkara yang kadang-kadang boleh menyulitkan hidup kita, dan ujiannya lebih besar. Untuk menyedarkannya, kembalilah kepada Allah, mohonlah pertolongan daripadanya. Ayat ini pun lebih kurang begitulah juga mengingatkan kita bahawa bersabar adalah merupakan jalan kemenangan bagi mereka yang kadang-kadang diuji dengan ujian yang lebih besar. Tetapi hakikatnya bagi mereka yang mengetahui bahawa ujian itu akhirnya ada jalan perpasan baginya. Orang Arab sering menyatakan setiap malam pasti ada fajar menyingsing baginya, ada kejayaan baginya. Begitulah ayat ini mengajar kita supaya kita sentiasa mengenali bahawa ujian dan tahu pula penawar yang paling baik baginya ialah bersabar atas ujian yang menimpa. Kemudian seterusnya, allazina idza asabatuhum musibah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.